Pasaran kerja dan COVID-19. Penularan virus COVID-19 telah menyebabkan berlakunya penularan secara besar-besaran berlaku yang mengakibatkan berlakunya penularan virus berkenaan di peringkat global. Banyak negara yang terpaksa bergelut dalam menangani virus berkenaan. Antara negara yang paling teruk terjejas dengan angka jangkitan yang paling teruk setakat 30 Jun 2021 adalah Amerika Syarikat dengan kadar jumlah jangkitan keseluruhan adalah sebanyak 24 juta orang yang telah terinfeksi dengan virus tersebut, diikuti dengan negara India iaitu sebanyak 30 juta kes. Jumlah keseluruhan jangkitan di peringkat global kini adalah sebanyak 182 juta kes. Malaysia antara negara yang tidak terkecuali dari menerima kesan yang teruk di mana seramai 739,000 kes jangkitan telah dilaporkan dengan kadar populasi hanya seramai 32 juta orang. Dalam konteks bidang ekonomi di Malaysia, pandemik ini telah menyebabkan banyak sektor-sektor ekonomi yang membantu pertumbuhan ekonomi negara telah terjejas. Antara sektor ekonomi yang paling teruk terjejas adalah akibat penurunan virus ini adalah sektor perkhidmatan seperti penerbangan, sektor pelancongan, perhotelan, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan pasaran kerja di Malaysia mengalami kemerosotan akibat situasi ekonomi yang tidak menentu sejak kebelakangan ini. Kemerosotan pasaran kerja di Malaysia yang bermula pada tahun 2020 hingga tahun 2021 kini adalah diakibatkan oleh penurunan COVID-19 yang seolah-olah tiada penghujungnya. Walaupun perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam tempoh 2 tahun sejak penularan pandemik tersebut, kes jangkitan saban hari seolah-olah tiada noktanya. Maka dengan itu terdapat beberapa kesan penularan COVID-19 terhadap prospek pasaran kerja di Malaysia. Antara kesan penularan COVID-19 terhadap prospek pasaran kerja di Malaysia adalah pengangguran. Sekatan pergerakan dan pekerjaan yang dilaksanakan untuk membendung penularan pandemik telah mengakibatkan kemerosotan yang mendadak dan tidak pernah dialami sebelum ini terhadap kegiatan ekonomi dan keadaan pasaran pekerja. Data berfrekuensi tinggi daripada Sistem Insurans Pekerja SIP menunjukkan tuntutan pengangguran meningkat pada bulan Mac dan mencecah pada paras kemuncak pada bulan Jun 2020. Sementara kadar pendapatan pekerjaan juga menurun. Angka rasmi Survei Tenaga Buruh Labor Force Survey LFS mengesahkan penurunan ketara guna tenaga daripada 15.1 juta pada tahun 2019 kepada 14.9 juta orang pada suku kedua 2020. Disebabkan ini, pekerja yang diberhentikan dan kontrak yang tidak diperbaharui, manakala perniagaan kecil turut terkesan. Pada suku yang sama, kadar pengangguran meningkat kepada 5.1%, yaitu sebanyak 790,800 orang, yaitu pada paras tertinggi yang pernah dicatatkan sejak krisis harga komoditi pada pertengahan 1980-an. Angka ini setara dengan peningkatan jumlah penganggur sebanyak 283,006. Walaupun penyertaan tenaga kerja menurun pada suku tersebut, yang sebahagiannya telah mengimbangi kenaikan kadar pengangguran. Jumlah jam kerja bagi setiap pekerja juga mencatatkan penurunan, yaitu sebanyak 27.3%. Lantas menyebabkan peningkatan ketara dalam guna tenaga tidak penuh berkaitan masa time-related underemployment. Yang kedua adalah kekurangan penawaran pekerjaan. Kesan ekonomi akibat penularan virus COVID-19 telah menyebabkan pertumbuhan GDP negara menurut laporan Bank Negara Malaysia telah menguncup sebanyak negatif 17.1%, di mana ini adalah pertumbuhan negatif yang paling teruk sejak krisis kewangan Asia.
1998. Akibat hal ini ditambah dengan kadar pengangguran yang semakin meningkat sejak pelaksanaan PKP, penawaran terhadap pekerjaan semakin merosot. Banyak premis dan syarikat terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bertahan, ditambah lagi dengan dasar-dasar beberapa syarikat yang menjalankan penstrukturan semula organisasi dengan membuang beberapa pekerja yang untuk mengurangkan kos pengeluaran. Hal ini secara langsung penawaran terhadap pekerjaan dalam pasaran kerja adalah merosot dengan sangat drastik. Golongan graduan adalah golongan yang paling terjejas stroke karena kurangnya penawaran terhadap pekerjaan pada masa kini. Selian graduan, kadar pengangguran belia yang tinggi selama ini telah meningkat lagi daripada 10.9% pada tahun 2019 kepada 12.5% masa PKP pada suku kedua tahun 2020 dan kekal tinggi sepanjang tahun. Pemulihan yang rendah dalam segmen belia menandakan secara relatif kekangan yang dihadapi oleh pekerja yang lebih muda dalam pasaran pekerja. Pertama, golongan muda yang kurang pengalaman pekerja serta mempunyai rangkaian kerja yang terhad menyebabkan mereka lebih sukar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan terpaksa bergantung kepada mekanisme pemadanan kerja seperti portal pencarian kerja, pusat kerjaya dan perkhidmatan pekerjaan. Pekerja yang lebih muda mungkin tidak mempunyai kemahiran bekerja dan memerlukan pelaburan lebih tinggi daripada pihak majikan untuk pelatihan pemulaan, lantas menyebabkan mereka kurang menarik. Bagaimanapun, dalam memulihkan kesan yang dibawa oleh pandemi COVID-19 terhadap pasaran kerja, pihak kerajaan telah melaksanakan dasar pasaran kerja yang lebih aktif, di mana merupakan satu dasar campur tangan pihak kerajaan dalam pasaran pekerja untuk membantu pencari kerja yang menganggur, pekerja yang bekerja sendiri, atau pekerja yang bergaji untuk mendapatkan peluang latihan semula dari segi peningkatan kemahiran, vocational, latihan vocational dan juga kemahiran dan akhirnya pekerjaan. Tujuan utama dasar ini adalah untuk merapatkan jurang serta meningkatkan akses kepada keselamatan dan insurans sosial semasa pandemi COVID-19 yang telah menyelahkan jurang dan liputan perlindungan sosial di banyak negara. Yang nyata, sebahagian besar segmen pekerja wanita, pekerja yang bekerja sendiri atau pekerja yang lebih muda mempunyai akses yang terhad kepada insurans pekerjaan maupun simpanan sosial. Ini menyebabkan dengan pelaksanaan dasar ini sedikit sebanyak akan mampu meningkatkan pertumbuhan prospek pasaran buruh di Malaysia. Antara strategi dan dasar utama yang terpilih dalam pasaran kerja aktif ini adalah dengan menyiapkan semula pelaburan melalui aspirasi pelaburan nasional NIA untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu adalah dengan pengeluaran yang bernilai tinggi di samping mengurangkan pergantungan terhadap pekerja asing agar terdapat ruang untuk orang tempatan untuk memperoleh pekerjaan. Menambah baik mekanisme latihan dan pemadanan dengan mempertingkatkan ekosistem pendidikan dan latihan yang relevan pada masa kini dan memastikan penyertaan industri, akademik, masyarakat yang bersatu padu dalam menjayakan kaedah dasar ini. Dalam usaha meningkatkan daya tahan pasaran pekerja juga adalah dengan merapatkan jurang dalam program keselamatan sosial dan insurans. Selain itu ada dengan memperluaskan liputan program kemahiran semula dengan peningkatan kemahiran di samping dengan menggabungkan program-program pelindungan sosial untuk memudahkan orang awam mempunyai akses yang luas mengenai hal